Berikut tumpuan malam ini. Malaysia terus mendesak supaya Tribunal Antarabangsa siasat insiden MH17. Siasatan YNDB pasukan petugas khas tidak dipengaruhi peguam negara. Juga tradisi rumah terbuka pendekatan unik, pelihara perpaduan. Pencarian bersama saya, Ivan Tuh dan Hani Muhili dalam Nasional 8. Assalamualaikum, salam sejahtera. Esok genap setahun tragedi tembak jatuh pesawat MH17 di Ukraine. Malaysia tetap bertegas untuk terus mendesak supaya sebuah tribunal antarabangsa secara penuh, teliti dan bebas ditubuh bagi menyiasat insiden terbabit. Menurut Perdana Menteri, pendirian itu diambil demi kepentingan keluarga dan sahabat handai 298 orang yang maut dalam tragedi 17 Julai 2014 itu. Melalui catatan blognya najibrazak.com, beliau turut faham bahawa meskipun kata-kata tidak dapat meredakan keperitan yang dialami mereka, namun segala kegetiran dan kesedihan turut dikongsi semua pihak. Tambah Datuk Seri Najib, tragedi MH17 telah menggembeling seluruh negara dalam satu langkah perpaduan yang menjadikan mereka bangga menjadi rakyat Malaysia. Beliau berharap agar perpaduan tersebut menjadi legasi bagi mereka yang telah tiada. Malaysia akan terus bekerjasama penuh dengan pasukan penyiasatan bersama bagi mencapai matlamat akhir untuk membawa pihak yang bertanggungjawab dalam kejadian itu ke muka pengadilan. Menjelang Oktober ini, satu laporan oleh Lembaga Keselamatan Belanda mengenai tragedi MH17 akan dikeluarkan. Malaysia sebelum ini bersikap tegas dan tidak ortodoks, termasuk berbincang dengan pemberontak di kawasan Nahas untuk membantu urusan membawa keluar mayat mangsa tragedi. Akhir sekali, Datuk Seri Najib menyatakan pengalaman memimpin negara dalam mengharungi tragedi pesawat MH370 yang hilang di selatan Lautan Hindi diikuti MH17 selang beberapa bulan selepas itu masih segar dalam ingatan beliau. Harapan beliau agar tragedi seumpama itu tidak berulang sama ada di Malaysia maupun negara-negara lain. Sementara itu, senyap dan sunyi itu yang dapat digambarkan keadaan di lokasi Nahas MH17 di timur Ukraine. Jika sebelumnya kawasan ini menjadi tumpuan, kini hanya beberapa kesan ditinggalkan, antaranya pokok bunga dan beberapa permainan kanak-kanak sebagai tanda kawasan itu pernah meragut nyawa 298 penumpang dan anak kapal termasuk kanak-kanak setahun yang lalu. MH17 ditembak jatuh di kawasan ini ketika dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur. Perkampungan Hebov yang terletak di dalam wilayah Donetsk merupakan kawasan paling hampir dengan lokasi Nahas ini. Ramai penduduk di sini menyaksikan sendiri Nahas tersebut dan ada yang masih lagi trauma. Bagi Ketua Kampung berkenaan Vladimir Beshny, pada mulanya dia menjangkakan Nahas hanya sebuah kapal terbang kecil. Namun perkabaran daripada beberapa penduduk yang ke lokasi Nahas amat mengejutkan. Keadaan sebuah kapal terbang penumpang yang hancur sangat mengerikan. Namun kini kawasan itu telah ditumbuhi rumput dan kanak-kanak kelihatan bermain-main di situ. Mencari siapa yang bertanggungjawab ke atas Nahas berkenaan bukan mudah. Bukan sahaja Malaysia dan Belanda yang mewakili 2/3 daripada mangsa korban. Malah penduduk di perkampungan ini juga mahu mengetahui siapakah dalang di sebalik kekejaman tersebut. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta seluruh rakyat termasuk di luar negara supaya tidak menerima bulat-bulat apa sahaja maklumat yang tersebar di laman sosial. Sebaliknya, beliau mahu rakyat berfikir secara rasional dan menilai mana yang betul dan yang salah sebelum membuat keputusan atau mempercayai maklumat berkenaan. Mengambil contoh insiden pergaduhan di Plaza Lawyat, Perdana Menteri berkata insiden itu tiada kaitan dengan perkauman, tetapi ada pihak tidak bertanggungjawab yang memutarbelitkan isu sebenar dan mengeruhkan suasana. Justru ia wajar dijadikan peringatan kepada semua pihak agar tidak menerima maklumat begitu sahaja tanpa diselidiki terlebih dahulu. Kita mesti membina rakyat Malaysia yang boleh berfikir. Orang putih kata a matured and discerning public. Ini yang kita perlu, yang tahu menilai
mana yang hak, mana yang batil, dan boleh membuat kesimpulan masing-masing. Saya berharap inilah antara kesan yang positif bila kita hantar pelajar kita di luar negara, bila kita berada di luar negara, kita dapat membina kemampuan minda rakyat Malaysia untuk membuat penilaian yang lebih tepat tentang apa juga kejadian. Datuk Seri Najib menyampaikan mesej itu melalui persidangan video kepada 3 perwakilan Malaysia di luar negara iaitu Lubnan, Brunei dan Washington Amerika Syarikat di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Beliau meluangkan masa lebih 1 jam berbual dengan ketiga-tiga perwakilan berkenaan. Turut hadir Isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor, Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman, Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan Timbalan Menteri Luar Datuk Hamzah Zainuddin. Dalam sidang video siang tadi, Perdana Menteri juga menjelaskan tradisi menghantar pasukan Angkatan Tentera Malaysia ATM berkhidmat di negara memerlukan di bawah misi pengaman adalah satu kebanggaan kepada negara. Malah beliau yakin pasukan pengaman yang bertugas di Lubnan juga akan meneruskan kecemerlangan itu. Kalau kita dengar apa-apa pendapat daripada PBB dan sebagainya, dan juga daripada kerajaan-kerajaan yang menjadi tuan rumah kepada anggota tentera kita, sama ada di Bosnia ke, di Timor Leste ke, di Lebanon ke, di mana-mana tempat yang lain di mana kita telah berkhidmat dalam sejarah ATM bertugas di luar negara di bawah PBB. Semua kata tanpa pengecualian menyatakan bahawa betapa puas hati mereka dengan peranan ATM, menunjukkan bahawa kita ni tidak memihak dan kita menjalankan tugas kita dengan penuh nilai profesionalisme dan menunjukkan komitmen yang tinggi sepanjang masa. Jadi, saya ucap tahniah kepada ATM atas Baik, sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti dahulu pengisytiharan Tarikh Hari Raya Aidilfitri oleh Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja Datuk Seri Syed Daniel Syed Ahmad. Siaran pengisytiharan ini dibawa khas oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Jumaat 17 hari bulan Julai 2015. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih untuk mendaftar, pilih untuk mengundi. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Daripada kami, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Jadi Ivan, kita sudah mendengarkan pengumuman itu, bermakna esok Hari Raya Aidilfitri bagi tahun ini. Ya, kami di ATM mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Kita teruskan. Mengingatkan kembali tanggungjawab anggota pasukan keselamatan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohammad Zain, mahu mereka khususnya tentera tidak sekali-kali leka atau mengambil mudah tugas yang diamanahkan. Dan jika anggota tentera tidak bersiap siaga sepanjang masa, maka musuh akan menyerang pada masa yang tidak dijangka.
Dalam perutusan khas sempena Aidilfitri, Tan Sri Zulkifli berkata anggota tentera memikul amanah yang besar untuk memastikan keamanan dan kestabilan negara sentiasa terpelihara. Begitu juga dengan anggota tentera yang bertugas di bawah Panji Pertubuhan Bangsa Bersatu di luar negara. Mereka perlu sentiasa komited dengan tugas ke arah menjadikan dunia aman damai. Adalah menjadi kewajipan kita semua untuk menentukan tahap kesiagaan dan keselamatan berada di paras yang tinggi pada sebilang masa kerana ancaman serta cabaran keselamatan tetap ada dan ianya tidak boleh sekali-kali dipandang ringan. Saudara dan saudari hendaklah meletakkan kepentingan perkhidmatan mengatasi segala-galanya kerana kita merupakan perisai negara yang menjadi harapan tanah air dan rakyat jelata. Tan Sri Zulkifli turut berharap bulan Ramadan mendidik anggota tentera menjadi lebih tawaduk dan berintegriti tinggi seperti yang ditunjukkan oleh para pahlawan Islam tersohor pada masa lampau. Tidak timbul isu peguam negara Tan Sri Abdul Ghani Pattaya mencampuri dan mempengaruhi urusan siasatan oleh pasukan petugas khas PPK terhadap siasatan 1MDB. Dalam satu kenyataan bersama, PPK menjelaskan siasatan kes itu dikendali Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Bank Negara sebagai agensi penyiasat. Sebelum ini, sebuah portal akhbar menyiarkan laporan bertajuk Ghani Pattaya should withdraw from 1MDB Task Force yang mempertikaikan peranan peguam negara itu. Menurut PPK, Tan Sri Abdul Ghani hanya dirujuk untuk mendapatkan panduan dan nasihat perundangan bagi memastikan siasatan kes 1MDB itu dikendalikan secara holistik. Pemberian panduan dan nasihat undang-undang oleh peguam negara merupakan satu amalan biasa yang diambil oleh mana-mana agensi kuasa berkaitan kes-kes yang disiasat. Perbincangan antara agensi diadakan dari masa ke masa untuk tujuan penyelarasan secara kolektif bagi memastikan kelancaran proses siasatan. PPK dianggotai Gubernur Bank Negara Tan Sri Zaidiat Aziz, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar dan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Abdul Kasim Mohamad. Polis Diraja Malaysia PDRM menafikan kabar angin kononnya akan berlaku serangan ekstremis di ibu negara berikutan insiden di Plaza Lawyat. Penolong Ketua Urus Setia Ketua Polis Negara Komunikasi Korporat PDRM, Datin Asmawati Ahmad berkata, mesej yang menggesa orang ramai supaya berhati-hati ketika mengunjungi beberapa lokasi di ibu negara kerana dikuatiri kononnya akan diserang pihak ekstremis serta terdapat perancangan untuk melakukan pertempuran kaum atas nama maruah bangsa dan agama. Itu semua adalah palsu. Tambahnya, insiden di Plaza Lawyat hanya membabitkan dua pihak dan tidak berkaitan dengan isu perkauman sama sekali. Walaupun isu itu dilihat kian reda dan tidak terkesan sebarang perancangan untuk melakukan serangan kaum, namun sikap tidak bertanggungjawab pengamal media sosial yang terus memanipulasi isu terbabit boleh menambahkan ketegangan kaum serta menyemarakkan kembali isu berkenaan. Datin Asmawati berkata tindakan undang-undang boleh diambil terhadap mereka yang menyebar maklumat palsu di bawah Akta Hasutan 1948, juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sehubungan itu, orang ramai dinasihat supaya tidak mudah mempercayai sebarang maklumat daripada sumber yang tidak sah dan segera merujuk kepada pihak berkuasa bagi mendapatkan penjelasan lanjut. Perdana Menteri berpendapat tradisi rumah terbuka adalah satu pendekatan yang amat unik. Menurut beliau, tiada negara lain yang mengamalkan rumah terbuka sempena perayaan kecuali Malaysia. Ya, tambah Datuk Seri Najib, konsep rumah terbuka perlu lebih menyeluruh dan bukannya secara fizikal. Sekaligus dapat membuka hati dan minda pelancong dari luar negara untuk melihat Malaysia sebagai sebuah masyarakat yang sentiasa ramah dan mesra. Saya harap juga kita buat persiapan untuk menjemput rakyat tempatan, pemimpin-pemimpin tempatan supaya mereka dapat melihat cara kita sambut Hari Raya dengan konsep rumah terbuka dengan hidangan dan juadah kita yang pelbagai dan kita dapat showcase budaya Malaysia kepada masyarakat tempatan.
Dan pastinya menjelang 1 Syawal, Jalan Tuanku Abdul Rahman di Ibu Negara menjadi tumpuan warga kota yang tidak pulang ke kampung untuk membeli belah pada saat-saat akhir. Dan aktiviti jual beli akan jadi lebih meriah menjelang tengah malam ini apabila harga barangan diturunkan sehingga lebih 70%. Itu seperti biasa, antara gerai yang menjadi tumpuan ialah gerai pakaian, tudung dan kuih-muih raya. Faktor harga yang lebih murah menjadi sebab utama orang ramai membeli belah pada saat-saat akhir. Acik shopping last minute kerana murah. Sebab mungkin tak ada masa kan, jadi masa-masa macam ni orang bercuti last minute, lagipun bila masa ni barang murah lah kan, jadi cuba nasib lah. Dengan plan dengan macam tu lah, akhirnya kita beli untuk dapatkan harga yang kata lagi murah pada sebelum lah kan. Kalau yang sebelum ni kalau awal-awal tu mungkin mahal kan. Dan ini jaminan peniaga harga barangan akan jauh lebih murah pada malam ini. Malam ni dari harga orang kata tu tak bersabar, kita bagi yang murah-murah aja Kak. Bukan kata mesti turun, tapi kita pun nak tarik orang suruh beli. Kita pun kalau boleh nak buat amal jadiah, nak sedekah sekali-sekali kan. So apa yang kita boleh turun, kita turunkan. So apa yang tak boleh turun pun kita turunkan juga. Kita akan paksa bos untuk turunkan juga. And insyaAllah kita nak bagi semua orang happy. Ya, bagi mereka yang dalam perjalanan pulang ke kampung, Jabatan Kerja Raya JKR memperkenalkan 3 laluan alternatif baharu ke Pantai Timur yang boleh menjimatkan perjalanan sehingga 14 km. Ia sebagai pilihan kepada pengguna mengatur jadual perjalanan bagi mengelak kesesakan lalu lintas sempena Hari Raya Aidilfitri. Timbalan Ketua Pengarah JKR Sektor Infra Dato' Insinyur Dr. Roslan Mat Taha berkata, laluan alternatif berkenaan khususnya bagi pengguna yang melalui Negeri Sembilan untuk ke Pantai Timur. Pihak Negeri Sembilan telah pun mengenal pasti 3 laluan alternatif khususnya untuk ke Pantai Timur. Iaitu yang pertamanya daripada utara. Okey, alternatif pertama daripada utara dari arah Nilai ataupun Kuala Lumpur akan melalui Mantin, Lengging, Kuala Kelawang, Simpang Pertang, seterusnya ke Bandar Sijempol dan ke Muazzam Shah dan seterusnya ke Pantai Timur. Ini merupakan alternatif pertama lah. Dan alternatif kedua dari arah selatan, daripada Tol Pedas, pengguna jalan raya akan keluar melalui Rembau, Kampung Batu, Dangi, Bahau, Batu Kikir, seterusnya ke Bandar Sijempol, Kemayan dan Temeloh ataupun Muazzam Shah. Penggunaan laluan alternatif itu diyakini mampu menjimatkan masa berbanding jika menggunakan laluan biasa iaitu Jalan Seremban, Kuala Pilah. Maklumat perjalanan menggunakan laluan alternatif ini boleh dilayari menerusi laman Susawang, JKR, Facebook dan Twitter JKR. Ya, dalam pada itu, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD pula bersedia sepenuhnya menghadapi operasi Aidilfitri yang telah pun disusun. Menurut Ketua Bahagian Penguatkuasaan SPAD, Datuk Cik Hasni Cik Ahmad, hampir 300 anggota penguatkuasanya akan menjalankan operasi ke atas perkhidmatan pengangkutan awam di seluruh negara. Fokus akan diberikan kepada terminal bas utama di seluruh negara melalui Obsercap. Pemeriksaan dijalankan terhadap pengusaha bas ekspres dan memastikan sama ada tiket bas untuk penumpang pulang ke kampung dijual dengan betul serta lesen dan permit mereka masih sah untuk beroperasi. Di mana selama peak period kita akan buat 24/7 dan selepas peak period kita buat 16/7. Jadi kita ada sentiasa memantau. Jadi dalam mulai pada 10 sampai ke hari ini, kita telah memeriksa tak kurang daripada 2,800 kenderaan bas dan juga taksi. Bagi yang dalam perjalanan ini, mungkin satu hentian yang boleh mereka pilih untuk berhenti dan berehat, hentian rehat dan rawat di Temeloh Pahang yang pastinya meriah apabila kemah jualan krepek menjadi tumpuan pengguna lebuh raya Pantai Timur. Kerana mereka yang berhenti rehat pasti singgah membeli krepek di kemah itu, antara yang mendapat sambutan hangat ialah krepek pisang dan krepek ubi.
Turut dijual cakar ayam, kuih sepit, rempeyek, bahulu dan dodol. Lebihlah daripada 10 kerepek lah, 10 jenis kerepek. Kuih lebih daripada 5 jenis. Contohnya kuih kepit, kuih bahulu, kuih karas, kuih kacang. Harga yang ditawarkan juga murah iaitu 3 paket RM10. Jualan kerepek dan kuih raya ini tradisi setiap tahun menjelang Aidilfitri dan Aidiladha. Kemeriahan menjelang Hari Raya turut dirasai di Kelantan. Di Pasar Borong Wakaf Cik Yeh di Kota Baru, orang ramai berpusu-pusu memilih keperluan masing-masing. Tidak kurang juga suasana jalan raya yang sibuk dengan kenderaan yang bertali arus apabila perantau mula pulang ke kampung halaman sejak 2 hari lalu. Kesibukan seperti ini berulang setiap kali menjelang Hari Raya. Para peniaga pakaian baju raya kanak-kanak sehingga ke dewasa sehinggalah barang perhiasan rumah tidak menang tangan melayan pelanggan. Harapan mereka Aidilfitri yang bakal disambut esok lebih meriah dengan kehadiran ahli keluarga dan sahabat handai. Hidup serba kekurangan selepas kehilangan tempat tinggal tidak menghalang penduduk terjejas banjir membuat persiapan terakhir menyambut 1 Syawal. Kru kami yang ke lokasi salah satu penempatan di Gua Musang, Kelantan mendapati seramai 15 keluarga yang tinggal dalam kemah sementara hanya membuat persiapan raya secara ala kadar. Walaupun sedih kerana terpaksa beraya dalam kemah tanpa kemudahan selesa, namun itu adalah pilihan mereka yang tidak mahu berpindah ke kem PLKN Etnobotani. Bagi menceriakan suasana Syawal, mereka hanya menyediakan kelengkapan yang perlu seperti baju raya, kuih muih dan pelita. Seperti biasa lah. Nak lebih-lebih tak ada. Kira boleh raya supaya ramai-ramai. Kalau nak lebih-lebih, nak beli pakaian lebih-lebih kau apa kau, tak boleh lah kita duduk kemah ke begini kan. Kerja, mana boleh kerja tu? Kerja ala kadar lah. Boleh duduk kemah ni. Jadi kita tengok, jadi budak-budak ke apa, kita boleh beli dah baju gaya ke apa. Tapi nak semewah orang duduk rumah ke apa, tak boleh lah. Nekat nak beraya sini. Kita boleh kata ke pertama kali kita duduk, boleh duduk gaya kemah ni lah. Sejarah kita duduk hidup. Boleh gaya kemah. Lama ni pun orang duduk suruh kita pindah pergi Pak PLKN pun kita tak sigi, kita minta nak duduk sini, nak gaya sini, nak terus gaya kemah. Setelah 7 bulan menghuni kemah sementara ini, mereka terus berharap akan mendapat penempatan kekal seperti yang dijanjikan. Lain kisahnya di Terengganu kerana lebih bernasib baik ialah 53 keluarga kurang upaya yang menghuni di Taman Rahmat Pulau Kerengga, Marang. Hari Raya kali ini lebih bermakna apabila menerima kediaman baharu. Buat permulaan 10 unit rumah melalui projek perumahan rakyat termiskin PPRT dibina bagi menempatkan golongan tersebut. Menurut Exco Transformasi Komunikasi dan Multimedia Negeri A. Latif Awang, kerajaan negeri memperuntukkan RM6 juta bagi tujuan tersebut. Rumah yang dilengkapi dengan 3 bilik tidur dan 2 bilik air bernilai RM46,000 sebuah dibina secara berperingkat-peringkat. Malah rumah berkonsepkan dalam taman itu dilengkapi dengan kemudahan untuk OKU. Rumah ini akan bina dalam taman di mana disediakan kemudahan infrastruktur dalam taman ini iaitu yang bersesuaian dengan penduduk di sini yang sebahagian besarnya adalah mereka ini di kalangan OKU dan juga orang yang kurang upaya lah. Beliau memberitahu pemberita RTM selepas majlis penyerahan kunci rumah PPRT Taman Rahmat di Marang. Bagi penerima, mereka bersyukur kerana dapat mendiami rumah berkenaan pada hari raya ini. Rasa saya dapat rumah baru ni kalau nak kira dengan banding dengan dulu masih lebih selesa lah. Sebab dulu kita besar rumah kita cuma 18-14 aja. Tapi sekarang ni 20-30. Bilik 3 ada. Sebelum ini penghuni Taman Rahmat mendiami rumah kayu yang mula dibina sejak 34 tahun lalu.
3 maut dan 2 lagi parah dalam satu kemalangan awal pagi tadi di Jalan Guar, Cempedak, Kedah. Kejadian berlaku kira-kira jam 3.30 pagi selepas kereta berkenaan terbabas sebelum melanggar sebatang pokok. Menurut Ketua Operasi Bomba Guar Cempedak, Safwan Mat Saad, 2 mangsa tercampak keluar dari kenderaan akibat hentaman kuat manakala 3 lagi tersepit di dalam kenderaan terbabit. Anggota bomba terpaksa memotong bahagian bumbung kenderaan sebelum mengeluarkan ketiga-tiga mangsa. Kesemua mangsa kemudiannya dihantar ke Hospital Yan untuk dibedah siasat dan yang cedera untuk menerima rawatan. Identiti kesemua mangsa yang berbangsa Melayu dan berusia dalam lingkungan 20-an sedang dikenal pasti. Komposer dan pemuzik terkenal Abdul Rahim Osman, 60 tahun, meninggal dunia di Hospital Sungai Buloh, Selangor akibat komplikasi paru-paru. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir kira-kira pukul 4.45 pagi tadi selepas 5 hari dimasukkan ke hospital berkenaan. Allahyarham Abdul Rahim mula terkenal selepas muncul juara dalam program bakat TV di RTM pada tahun 1972. Allahyarham juga merupakan bekas anggota kumpulan Carefree dan pencipta beberapa lagu, antaranya Takdir dan Waktu. Menurut anak Allahyarham, Raihana, bapanya pada mulanya disyaki mengidap TB, namun hasil pemeriksaan doktor mendapati bapanya mengalami masalah paru-paru. Jenazah Allahyarham Abdul Rahim selamat dikebumi di tanah perkuburan Islam di Bukit Kiara kira-kira pukul 2.30 petang tadi. Allahyarham meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak. Polis Kedah merampas 20 ketulan mampat dadah disyaki ganja seberat 10.4 kilogram dan 214 gram dadah jenis syabu. Ia hasil penahanan seorang lelaki di Taman Sejati, Sungai Petani awal pagi semalam. Suspek dipercayai aktif mengedar dadah di sekitar kawasan utara tanah air menggunakan modus operandi baru iaitu membuat bungkusan dadah dalam pak yang lebih kecil. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kedah ACP Abdul Razak Mat Zin berkata bertindak atas maklumat sepasukan pegawai dan anggota narkotik dari IPK Kedah menahan suspek di dalam sebuah kereta jenis Volkswagen Passat yang berhenti di sekitar taman berkenaan. Pemeriksaan di bahagian bonet kenderaan menemui 20 ketul mampat dipercayai dadah jenis ganja. Satu bungkusan plastik dipercayai mengandungi dadah jenis syabu seberat 214 gram ditemui di bahagian dalam kenderaan. Selama ni ketulan ganja berat 1 kilo kan. Dia tebal kan ketulan mampat tu. Ini yang dapat dikesan penemuan baru oleh Narkotik Kedah, dia separuh-separuh. You nampak tak? 500 gram. Ini adalah cara pengedaran yang baru saya rasa. Sebabnya mudah. Kita pun mengkaji benda ni, mengapa dia buat macam tu lah. Adakah dia lebih senang nak jual mengedar tu berbeza dengan sekilo-sekilo kan atau pasaran dia, kita sedang mengkaji lah sama ada aspek-aspek ni lah kan. Ujian air kencing mendapati suspek turut positif dadah dan mempunyai 3 rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Suspek yang berasal dari Pulau Pinang kini ditahan reman untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Menggunakan modus operandi sebagai suami isteri, seorang wanita warga Laos dan seorang lelaki tempatan ditahan pihak imigresen Kedah. Mereka ditahan menerusi ops jaja di sebuah premis perniagaan di Jitra. Ketika ditahan, lelaki berkenaan mendakwa wanita berusia 21 tahun itu adalah isterinya. Menurut Pengarah Imigresen Kedah, Muhammad Yusri Hashim, siasatan awal mendapati wanita berkenaan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Dia disiasat di bawah Seksyen 6-1 Akta Imigresen 1959-63 Pindaan 2002 dan Seksyen 36 Akta sama kerana masuk secara tidak sah ke negara ini selepas diusir kerana kesalahan tinggal lebih lama di Pulau Pinang. Manakala lelaki tempatan berusia 33 tahun dari Perlis itu didakwa kerana melindungi parti mengikut Seksyen 56-1-D Akta sama. Bagi memenuhi permintaan musim perayaan terutamanya Aidilfitri, Bank Negara sebelum ini mencetak sehingga 800 juta keping
wang kertas baru setiap tahun. Pengeluaran bagi setiap 500 juta keping menggunakan lebih 80 tan dakwat dan 2 juta kilowatt sejam elektrik yang cukup bagi kegunaan 7,500 rumah di Malaysia untuk sebulan. Justru untuk mengelak pembaziran sumber negara, Bank Negara melaksanakan konsep Go Green melalui penggunaan wang kertas edaran semula. Ikuti laporan wartawan Farahiah Zubir. Tidak lengkap rasanya Syawal tanpa tradisi memberi duit raya. Kebiasaannya, duit raya ini diberikan kepada kanak-kanak oleh orang yang lebih dewasa sebagai tanda hadiah dan duit baru digunakan. Ada yang menukar duit di bank semenjak minggu pertama Ramadan atas alasan takut kehabisan duit raya. Sejurus lepas musim perayaan, kira-kira 70% daripada wang baru yang ditukar ini akan dipulangkan semula kepada Bank Negara melalui deposit kerana ia tidak digunakan sebagai urus niaga biasa, dan ini menjadikan lebihan pengumpulan wang kertas RM1 dan RM5 di Bank Negara. Menyedari hakikat itu, bermula 2013, Bank Negara telah melaksanakan konsep Go Green dengan mengedar semula wang kertas dinominasi RM1 dan RM5 untuk menggalakkan pemuliharaan alam sekitar. For the Go Green initiative, Bank Negara will issue between 700 million to 800 million pieces of banknote every year to meet the demand of the festive season in Malaysia, primarily Chinese New Year and Hari Raya. 100% of those will be in the form of brand new banknotes, which is very expensive. Tahun lalu, Bank Negara hanya mencetak 50% daripada 800 juta keping wang kertas dan selebihnya wang yang diedar semula. Bagi Aidilfitri tahun ini, Bank Pusat dijangka mengedar semula 80% wang kertas untuk kegunaan orang ramai dan hanya 30% wang baru akan dicetak semula. Antara faktor yang menyebabkan wang ini boleh diedar semula adalah apabila polimer diperkenalkan pada 2004 bagi wang RM5 untuk meningkatkan daya tahan wang itu serta mengurangkan pembaziran. Penggunaan substrat polimer diperluas untuk merangkumi RM1 pada tahun 2012 apabila wang kertas polimer RM5 mencapai rekod penggunaan yang positif. The notes that we are using now, the polymer notes, the cost is higher, but twice the cost of paper banknote, but it lasts 4 times longer. Orang ramai digalakkan untuk menyokong usaha nasional ke arah Going Green dan menyambut Aidilfitri dengan semangat mengurangkan pembaziran dengan menyokong penggunaan wang kertas edaran semula. Farhia Zubir untuk TV1. Selamat Hari Raya. 60 wakil peneroka Felda yang dibawa melawat ladang kelapa sawit PT Eagle High Plantation EHP di Indonesia berpuas hati dengan potensi ladang tersebut. Ini kerana kadar perahan minyak OER di ladang milik EHP yang lebih tinggi mencecah 25.9% dalam tempoh singkat dilihat sebagai satu potensi besar bagi industri minyak sawit mentah tempatan. Mereka juga yakin mengambil alihan ladang tersebut mempunyai banyak manfaat serta memberikan keuntungan kepada FGB untuk jangka masa panjang. Ilmu-ilmu ini kita boleh manfaatkan untuk kita riliskan, untuk kita menguruskan ladang kita pula di tempat kita sendirilah. Bermana lawatan ini amatlah baik dan saya rasa berkesan untuk kita transformkan kepada organisasi kita. Dia punya hasil tinggi dan saya melihat pada pokok-pokok yang ada ni pun subur. Jadi tak salah kalau FGB memilih kawasan seperti inilah. Jadi yang saya nampak buah dia memang yang kelun yang baik. Kumpulan itu terdiri daripada kepimpinan peneroka dari 11 wilayah Felda, Majlis Belia Felda Malaysia dan Wanita Felda selain beberapa kerusan tertinggi. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Razali Ibrahim menjelaskan kepakaran FGV dalam mengendalikan perusahaan kecil bakal merangsang kerjasama positif dalam bidang peladangan bagi kedua-dua buah negara. Akan memberikan impak dan pulangan kepada usaha sama ini
bersungguh-sungguh untuk meningkatkan taraf pendapatan pekebun kecil mereka. Jadi ini saya rasa akan lebih berjaya jika we need to tango. Dua-dua pihak kena mainkan peranan kepakaran masing-masing dan ia bakal memberi faedah kepada kedua-dua buah syarikat dan malah kepada usaha-sama dalam negara ASEAN. Beliau juga yakin usaha-sama yang bakal dilaksanakan itu akan memberi pulangan besar kepada FGV serta EHP sekaligus menggalakkan lebih banyak syarikat peladangan menjalinkan kerjasama seumpamanya. Majlis Perniagaan Kesatuan Eropah ASEAN EU-ASEAN telah melancarkan kertas cadangan kedudukan serantau. EU-ASEAN dalam satu kenyataan berkata ia bagi meningkatkan akses pasaran serta meningkatkan perdagangan serta pelaburan antara Eropah dan ASEAN. Eropah merupakan sumber utama pelaburan langsung asing FDI dan kertas itu meneroka kaedah untuk membuka lagi pasaran selari pelan tindakan Komuniti Ekonomi ASEAN. Antara cadangan utama ialah pemansuhan halangan bukan tarif ke atas dagangan selain prosedur kastam yang tidak seragam di seluruh ASEAN, prosedur dan peraturan permohonan luar jangka yang menjejaskan keupayaan perniagaan. Kertas itu akan terus memberi tumpuan ke atas pemilikan asing dan halangan persaingan asing dan standard yang tidak seragam di rantau ini. Selari pelancaran itu, EU menerbitkan Perangkaan Perdagangan dan Pelaburan EU-ASEAN yang mengesahkan EU sebagai rakan dagang kedua terpenting ASEAN selepas China dengan menyumbang 13% dagangan barangan rantau itu. Sumbangan diberi, senyuman dikongsi. Inilah matlamat kempen senyuman lebaran anjuran super membantu kebajikan anak-anak yatim dan penghuni rumah amal. Dengan pembelian produk super coffee atau susu soya Nutrimil, 20 sen akan disalurkan. Sasaran sumbangan sebanyak RM50,000. Bantulah seikhlas hati. Arena badminton negara sering dilanda prestasi pasang surut pemain serta kontroversi kepimpinan. Menyedari tindakan drastik perlu dilakukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM melantik Morten Frost Hansen selaku pengarah teknikal buat kali kedua untuk kembali melonjakkan sukan itu. Dan kini selepas 3 bulan sentuhan ajaib jaguh Denmark itu sudah pasti dan sudah mula menampakkan hasil dengan beberapa kejayaan yang telah pun dicapai. Kita ikuti kupasannya bersama wartawan Siti Aisyah Basli. Selepas 14 tahun, Morten Frost Hansen kembali ke Kuala Lumpur untuk mengubati barah yang melanda kem badminton negara dan baru saja 4 bulan berkhidmat. Legenda yang diberi julukan Mr. Badminton ini telah pun sedikit-sedikit menutup mulut pengkritik yang kurang yakin dengan kemampuannya serta tidak sudah-sudah sinis terhadap kegagalan BAM mencari pengganti Lee Chong Wei. Antara usaha Frost memberi lebih ruang kepada pemain muda dan pemain dari pasukan profesional mewakili negara menunjukkan dasar lebih terbuka BAM. 2 kejohanan besar yang dilalui Frost juga menampakkan perkembangan positif. Malaysia layak ke suku akhir sebelum tewas kepada Korea Selatan. Sementara di Sukan C Singapura, Chong Wei Feng akhirnya menjelmakan sedikit harapan dengan emas perseorangan lelaki. Biarpun Frost tidak lari dari kritikan dan pandangan sinis peminat dan pemerhati badminton negara, setidak-tidaknya dasar mendekan pembangunan pemain muda mula menampakkan cahaya di hujung terowong. Perkembangan positif ini mendapat perhatian Menteri Belia dan Sukan Khairy Jamaluddin Abu Bakar yang menyifatkan Frost telah lulus dengan cemerlang untuk suku pertama tahun ini. The women's doubles and also of the mixed doubles. So, you can tell that Morten is thinking about badminton beyond our dependence on Chong Wei, which is really what I told him when he came on board. I said, Morten, we've got Chong Wei, former world number 1, really still a world-class player.
but we've got to look beyond him. And I think he's taken that message on, and he's reorganized a lot of things. And he's also open. He comes with an inclusive approach where he's open to including independent shuttlers to represent the country. And he believes that it's not just about shuttlers in the AM, but it's also about the players who are playing as independent players in the professional academies and the professional clubs that should be given the opportunity. That's why, Zulfadli is on board as one of our players at the World Championship. Arif was there in the final of the SEA Games, and I think Morten really understands the badminton ecosystem. So pass with flying colours first 100 days, but early days yet. And just with Jong Kim, Morten, both guys I hired, early days yet. I think a long way to go. Perubahan itu turut diakui legenda perseorangan negara era 80-an dan 90-an, Foo Kok Keong. Even yang sama-sama dia training pun sama juga, pun tak sampai dia punya itu level juga. Mungkin experience ke apa. So saya berharaplah ini baru coach ini datang, Morten Frost akan boleh buat apa, try to do something to improve especially the single player. Nada sama dikongsi kepimpinan BAM yang berpendapat usaha membawa Frost ke Malaysia merupakan keputusan tepat KBS dan Badan Induk Badminton itu. Yang pasti, laluan berliku menanti Morten Frost, menyelamatkan maruah BAM dan mengembalikan kegemilangan sukan badminton merupakan tugas berat yang harus dipikul semua, bukan sahaja Frost, malah semua pihak yang terbabit dengan sukan ini. Dua perkara harus ditanam Frost, iaitu membawa pulang pingat emas sukan Olimpik dan Piala Thomas ke bumi bertuah Malaysia. Baik, saudara, bagi petugas media seperti kami dan ramai lagi rakan-rakan yang bertugas di Hari Raya adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Dan secara khususnya di Bilik Berita TV dan Konti Radio RTM, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Abu Bakar Abdul Rahim mengambil kesempatan hari ini meninjau petugas RTM yang gigih menjalankan tugas menjelang musim perayaan. Sebagai salah sebuah stesen radio dan televisyen di negara ini, pasti ada warga kerja yang akan bekerja untuk memastikan operasi siaran berjalan lancar. Bagi mereka ini merupakan lumrah dan pengalaman manis untuk dikenang dan dikongsi bersama penonton dan pendengar masing-masing. Okey, untuk Hari Raya tahun ni, saya akan bertugas bermula hari ini hinggalah hari Selasa minggu hadapan. Jadi saya beri peluang kepada rakan-rakan untuk pulang berhari raya bersama keluarga lah. Jadi tahun ni giliran saya untuk bertugas. Apapun, ini biasalah kita bertugas di bidang penyiaran ni, memang tak ada cuti. Jadi kita selalu mengamalkan rotation lah ataupun turutan. Jadi kita tahun ni kita bekerja, bertugas lah. Okey, sebenarnya pada tahun lepas saya dah cuti. So tahun ni giliran saya pula lah untuk buat orang kata kerja lah untuk Hari Raya. Okey, untuk Hari Raya kami ada program Hari Raya sendirilah dan juga diselang-seli dengan trafik lebuh raya dan juga ucapan-ucapan daripada pendengar Selangor FM sendirilah. Datuk Bakar turut disertai pengarah berita dan ehwal semasa Haji Wan Buhari Wan Daud dalam tinjauan itu. Semangat kaki tangan yang bertugas menjelang Aidilfitri ini wajar dicontohi. Baiklah saudara, sekian Nasional 8 edisi Malam Raya. Ya, visual menarik khidmat gunting rambut percuma bagi rakyat negeri Terengganu menjelang Aidilfitri mengakhiri Nasional 8 hari ini.
Program Mari Singgah Bojeng Raya MB Belanja ini bertujuan untuk mengurangkan kesesakan di kedai-kedai gunting di sekitar Kuala Terengganu. Jadi kita saksikan visualnya dengan itu. Kami di RTM mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan selamat menyambut kedatangan bulan Syawal. Salam sehati sejiwa. Assalamualaikum.